Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua baru pelajar. Baik, jadi hari ini kita akan teruskan dengan tajuk topik 4, 5, 6 dan 7. Okey, jadi untuk video ni kita akan gabungkan dua topik iaitu sistem saraf pusat bab 4 dengan sistem periferi dalam bab 5. Okey. Jadi, sistem saraf manusia terbahagi kepada dua. Pertama ialah sistem saraf pusat ataupun kita panggil the central nervous system, dan yang kedua adalah sistem saraf periferi ataupun the peripheral nervous system. Kalau kita tengok kepada gambar rajah di sebelah ni, sistem saraf pusat terbahagi kepada brain, otak dan juga spinal cord. Okay? Jadi dalam tajuk atau topik bab yang keempat ni kita akan fokus kepada brain, otak dan juga spinal cord. Okey. Kita pergi dulu kepada otak. Berat otak kira-kira 3 pound. Okey, 3 pound ni lebih kurang 1.3 kg. Jadi agak ringan 1.3 kg, tetapi dia punya fungsi dia sangat-sangat berguna kepada kita. Otak dilingkungi oleh tengkorak yang kuat dan berada dalam cecair yang kita sebut sebagai cerebrospinal fluid, okey, ataupun cecair cerebrospinal. Okey. Terdapat lebih daripada 12 bilion neuron dalam otak, tetapi ini hanya merupakan 1/10 sahaja daripada sel-sel dalam otak. Baki selebihnya merupakan sel-sel penyokong yang dikenali sebagai glia. Jadi semalam kita dah belajar tentang glia. Bersama-sama dengan neuron, glia membentuk tisu yang lembut seperti jeli. Tisu yang membaluti otak dikenali sebagai meninges. Sel-sel utama dalam otak ialah neuron dan glia. Okey, jadi kalau kita tengok cerebrospinal fluid, okey, dia berada dekat sini, warna biru cair ni. Dia adalah liquid ataupun cecair yang mana otak ni dia berada dalam liquid tersebut. Dan di luar bahagian cerebrospinal fluid ni dia ada warna putih ni, nama dia dura. Jadi kita akan tengoklah function dia apa, dan dia mengelilingi cerebrospinal fluid daripada tengkorak. Okey. Jadi cerebrospinal fluid ataupun cecair cerebrospinal mengisi ruang subarachnoid, saluran tengah spinal cord dan ventricle cerebrum otak. Saluran pusat ataupun central canal adalah saluran kecil yang mengalir sepanjang spinal cord. Ventricle cerebrum terdiri daripada 4 ruang dalaman kotak. CFF fungsi dia adalah ataupun cerebrospinal fluid fungsinya adalah menyokong posisi otak. Otak berada dalam liquid ini, jadi liquid ini seolah-olah dia cushion ataupun dia membantu otak tersebut berada di posisinya. Lebihan jumlah CSF kerana tersumbat dinamakan hydrocephalus, ataupun dalam bahasa mudah bahasa Melayu kita panggil kepala air. Hydrocephalus dirawat dengan mengalirkan lebihan cecair dari ventricle melalui pembedahan dan memperbaiki sumbatan. Ini contoh hydrocephalus. Okey. Sekarang kita pergi kepada lapisan membran otak yang kita panggil sebagai meninges. Okey. Meninges adalah membran yang protect ataupun yang cover otak dan spinal cord. Meninges terdiri daripada dura mater, arachnoid dan pia mater. Kita tengok di sini. Kita tengok dulu
gambar rajah ini. Okey, baik. Ini adalah otak. Ini zoom. Ini adalah otak. Ini adalah tengkorak. Okay, di antara tengkorak dengan otak, dia ada dura mater, arachnoid dengan pia mater. Dura mater, arachnoid dengan pia mater kita panggil meninges. Okay. Dura mater ni dekat bahagian luar dekat dengan skull ni dia lapisan yang lebih tebal. Dekat bahagian dalam yang dekat dengan arachnoid ni adalah lapisan yang lebih lembut. Okay. Tengah-tengah ni adalah arachnoid dan yang paling hampir dengan otak ni kita panggil pia mater. Okay. Tengok balik definisi dia. Dura mater diterdiri daripada lapisan luar yang keras dan juga lapisan dalam yang lembut. Okay. Arachnoid dia berada di bawah membran. Arachnoid adalah ruang-ruang subarachnoid yang mengandungi banyak saluran darah besar dan juga cerebrospinal fluid. Okay. Pia mater adalah satu lapisan yang halus dan melekat pada permukaan cerebrospinal yang melekat pada permukaan sistem saraf. Okey. Otak kita adalah otak kita adalah organ elektrokimia yang mana fungsinya boleh terjejas dengan kemasukan jenis-jenis bahan kimia tertentu. Jadi otak kita ni dia sensitif dengan jenis-jenis bahan kimia tertentu. Tetapi otak ada mekanisme tersendiri yang menghalang kemasukan banyak bahan toksik dari darah ke otak. Dan ini dipanggil blood-brain barrier ataupun penghalang darah otak. The barrier is a consequence of the special structure of cerebral blood vessels ataupun bahasa Melayu dia penghalang ini dibentuk oleh satu struktur khas dalam saluran darah cerebrum. Di bahagian badan selain daripada otak, sel-sel yang membentuk dinding saluran darah adalah longgar dan tidak padat. Oleh itu, kebanyakan molekul mudah melaluinya ke tisu sekitarnya. Tetapi dalam otak, sel-sel saluran darah adalah padat, sangat-sangat padat sehingga membentuk penghalang daripada kemasukan pelbagai molekul, terutamanya protein dan molekul lain yang besar. Okey, kalau macam doktor dia bagi ubat-ubatan sejauh mana dia dapat mempengaruhi aktiviti otak bergantung kepada bagaimana ia dapat melepasi BBB ini ataupun blood-brain barrier. Okay. So kalau kita tengok kepada gambar rajah ini adalah blood vessels lain daripada dalam otak. Dia agak longgar dan dia banyak ruang-ruang di sekelilingnya. Kalau blood vessel atau saluran darah dalam otak dia rapat-rapat dan dia padat. Jadi dia tak membenarkan kemasukan molekul-molekul yang besar. Jadi ini menyelamatkan otak daripada chemical-chemical yang boleh mengganggu, menjejaskan fungsi otak. Okey. Otak terdiri daripada 3 bahagian utama iaitu cerebrum, cerebellum dan batang otak. Okey. Kalau kita tengok cerebrum ni yang bahagian otak yang paling besar ni, yang macam ada kedut-kedut ni, ini kita panggil cerebrum. Dia merupakan otak bahagian yang terbesar dalam otak. Bahagian cerebrum terbahagi kepada 4 bahagian: frontal lobus, parietal lobus, temporal lobus dan occipital lobus. Okey. Cerebrum mempunyai 2 hemisfera kanan dan kiri dan fungsinya adalah sentuhan, penglihatan, pendengaran, percakapan, emosi, pembelajaran dan kawal pergerakan. Jadi kita tengok ini anatomi cerebrum. Jadi anda perlu memastikan anda tahu label di mana lobus-lobus dan hemisfer ini. Jadi kalau kita tengok daripada pandangan sisi ini frontal lobe, ini temporal lobe, ini occipital lobe dan yang kuning ni adalah parietal lobe.
Kalau kita tengok daripada pandangan atas, kita tengok bahagian ni adalah right hemisphere dan ini adalah left hemisphere. Okay. Bahagian kedua adalah cerebellum. Cerebellum adalah terletak di bawah cerebrum. Fungsinya adalah koordinasi pergerakan otot, mengakalkan postur dan keseimbangan. Dan bahagian otak yang ketiga adalah brainstem ataupun batang otak. Terdiri daripada pons, midbrain, pons dan medulla ataupun gambar ni. Ini pons. Jadi ini tadi cerebellum. Ini dia punya batang otak. Okay. Batang otak terdiri daripada midbrain, pons dan medulla. Batang otak berperanan sebagai tempat untuk menyambungkan cerebrum dan cerebellum dengan saraf tunjang. Fungsi automatik seperti pernafasan, suhu badan, kitaran bangun dan tidur, pencernaan, muntah, bersin dan sebagainya dikawal oleh brainstem. Okey, secara umumnya pembahagian otak kita bahagikan kepada otak depan, otak tengah dan otak belakang. Di bawah otak depan ada telencephalon dan diencephalon. Bawah telencephalon ada cortex cerebral, hippocampus, amygdala. Di bawah diencephalon ada thalamus dan hypothalamus. Di bawah otak tengah kita panggil mesencephalon. Otak belakang terbahagi kepada metencephalon dan melencephalon. Di bawah metencephalon ada cerebrum dan pons. Di bawah melencephalon ada medulla. Okey. Jadi kalau anda dapat melabelkan setiap bahagian-bahagian ini dari sudut anatomi dan anda tahu fungsi-fungsi setiap bahagian ini, maka anda dapat menguasai topik ini. Okey. Jadi ini dari sudut gambar rajahnya. Okey, kita pergi kepada telencephalon. Telencephalon termasuk cerebrum yang ditutupi oleh cortex cerebral dan mengandungi ganglia basal dan sebahagian daripada sistem limbik yang bertanggungjawab bagi kecerdasan dan segala kebolehan intelektual pada manusia. Telencephalon tersimpan semua ingatan jangka panjang dan jangka pendek. Okay, jadi dalam telencephalon dia menyimpan semua memori dan juga berlaku proses pemikiran. Proses pembuatan keputusan juga dikeluarkan oleh bahagian ini. Cortex cerebral pula bermaksud kulit dan merupakan sebahagian daripada cerebrum. Cortex cerebral menutupi hemisfera cerebral kulit, menutupi cerebral seperti kulit menutupi pokok. Cortex cerebral bergulung dan ini banyak membesarkan kawasan permukaan korteks. Korteks cerebral terdiri daripada sel glia dan badan sel, dendrit dan akson. Warna korteks cerebral kelihatan coklat kekelabuan. Dikenali juga sebagai grey matter. Di bawah korteks cerebral terdapat berjuta-juta akson yang menghubungkan neuron di korteks cerebral dengan neuron-neuron lain dalam otak. Terdapat juga neuron bermilin, kelihatan berwarna putih atau dikenali sebagai white matter. Okay, jadi dalam korteks cerebral dia ada white matter, dia ada grey matter. Okay, jadi cerebral cortex ni dia terletak dekat bahagian sininya. Okey. 4 lobus di korteks cerebral terdiri daripada frontal lobe, temporal lobe, occipital lobe dan parietal lobe. Okay. Lobus frontal terletak di dekat betul dekat dahi kita. Okay. Fungsi frontal lobus adalah boleh disebut sebagai control center atau tempat kawalan untuk emosi dan juga rumah kepada kita punya personality. Jadi frontal lobe dia mengawal pemikiran aras tinggi yang melibatkan reasoning, planning, merancang, bahasa, memori jangka panjang, control impulse, penyelesaian masalah, emosi, penilaian, fungsi motor, memulakan aktiviti dan juga
social dan sexual behavior. Okay. Bahagian kanan berfungsi sebagai non-verbal activities. Contohnya seperti merancang dan order and planning. Bahagian kiri terlibat kepada language related movements ataupun pergerakan yang melibatkan bahasa, dan dia membantu mengubah pemikiran kepada perkataan. Okay. Broadcast area dia berada dekat sini. Dia lokasi dia di bahagian kiri frontal lobe, dan dia mengawal facial neuron facial, mengawal production of speech, kita punya pertuturan dan memahami bahasa. Okay. Kalau rosak bahagian frontal lobe, dia mungkin boleh jadi paralysis, sukar nak menjalankan pergerakan-pergerakan yang kompleks, yang memerlukan step-step tertentu. Contohnya macam buat kopi, contoh macam nak driving dan sebagainya. Okay. Sukar untuk loss of spontaneity, ataupun kita sukar nak bertindak secara spontan. Loss of flexibility in thinking, sukar nak kehilangan ability, kemampuan untuk fleksibel dalam berfikir. Dia persistence of a single thought. Okay, dia macam fikir satu arah sahaja. Sukar nak fokus, dan juga perubahan mood, perubahan dalam tingkah laku sosial, personality, dan juga penyelesaian masalah. Okay, ini label-label dia. Okay. Lobus yang kedua adalah parietal lobe, ataupun lobus parietal. Okay. Lobus parietal terlibat dalam melihat dan memproses peristiwa somatosensori seperti sentuhan, suhu, posisi badan dan pain ataupun kesakitan. Okay. Temporal lobe memainkan peranan, fungsinya mendengar, organization, comprehension of language, bahasa, dan juga retrieval memory, ingatan semula terhadap tempat penyimpanan memory. Okay. Kalau tadi broadcast area, dekat temporal lobe pula dia ada Wernicke's area. Wernicke's area dan broadcast area, kedua-duanya berfungsi terhadap bahasa. Kalau Wernicke's area, dia berfungsi terhadap language comprehension. Dia terletak di bahagian kiri temporal lobe. Sekiranya rosak ataupun ada lesi atau lesion di bahagian Wernicke's area, kita panggil Wernicke's aphasia, yang mana language comprehension is inhibited. Ada masalah dalam pembentukan bahasa. Susah, jadi orang tersebut akan bercakap dalam bahasa dan ayat yang susah nak difahami, dan susah nak membentuk ayat-ayat yang masuk akal. Okay. Occipital lobe pula, fungsi utama dia adalah memproses integrasi dan interpretasi maklumat yang berhubung dengan rangsangan vision dan visual, ataupun penglihatan. Okay. Seterusnya kita pergi kepada thalamus. Okay. Thalamus dia ada 5 fungsi asas. Yang pertamanya adalah menyampaikan dan memproses semua input deria untuk kesedaran. Contoh kecuali ciuman dan bau. Untuk kesedaran maksudnya menyampaikan semua input-input deria supaya kita lebih aware, kita lebih sedar tentang input-input tersebut, kecuali ciuman dan bau. Okey, kedua ialah persepsi mengenai rasa sakit, suhu dan sentuhan. Ketiga ialah menimbulkan rasa senang atau tidak selesa. Keempat adalah mengekalkan aktiviti otak yang mempengaruhi rangsangan, perhatian dan kitaran tidur bangun. Kelima ialah dia sebagai stesen keganti atau integrasi untuk input dari otak ke korteks motor.
Fungsi hypothalamus adalah koordinasi autonomic nervous system. Dia juga meregulasi suhu badan, dia maintain atau mengekalkan keseimbangan air, control of anterior pituitary secretion, mengawal reproduksi, mengawal pembesaran, mengawal pengambilan makanan dan juga tingkah laku emosi. Okey. Sistem limbik adalah mengelilingi talamus. Limbik ni maksud dia cincin sebab dia mengelilingi talamus. Sistem limbik terlibat dalam regulasi tingkah laku yang bermotivasi seperti melarikan diri, makan, melawan dan tingkah laku seksual. Struktur-struktur utama di bawah sistem limbik adalah amigdala, fornix, cortex cingulata dan septum, hippocampus dan badan. Kenapa tu? Tak nampak. Oh, badan mamalia. Body mamalia. Okey. Ini fungsi dia, ini anatomi dia. Jadi kalau kita tengok thalamus dekat sini, hypothalamus dekat sini, okey, ni olfactory bulb, okey, kita panggil amygdala dekat sini dan hippocampus dekat sini. Okey, amygdala berfungsi sebagai emosi. Dia terlibat dalam kita punya ketakutan, kemarahan dan juga excitement ataupun kegembiraan, keterujaan. Hippocampus pula memainkan peranan dalam memory, especially spatial memory, yang membantu kita mengubah memori-memori jangka pendek kepada memori-memori jangka panjang. Okey. Ini adalah anatomi spinal cord. Okay. Spinal cord atau batang spinal adalah satu struktur berbentuk silinder yang panjang yang terdapat di kolom vertebral. Fungsi utamanya adalah mengagihkan gentian-gentian motor kepada organ-organ efektor badan dan mengumpul informasi somatosensori untuk dihantar ke otak. Batang spinal dilindungi oleh kolom vertebral yang terdiri daripada 24 vertebrae yang berasingan. Vertebrae ini terdiri daripada bahagian-bahagian cervix, thorax dan lumbar, dan vertebrae yang bercantum menjadi bahagian sakral dan coccygeal. Okay. Jadi yang warna merah ni, ini adalah cervical, yang panjang ni adalah thoracic, ini adalah lumbar, ini adalah sacrum, dan ini adalah panggil coccyx bawah. Okey. Jadi anda pause dulu saya punya video dan anda search dekat YouTube Central Nervous System 3D video ni yang daripada channel Creative Learning, dan anda tengok dulu video tersebut sebelum anda meneruskan video saya ini. Okey, jadi kerja rumah anda yang pertama untuk kuliah ini adalah menerangkan fungsi batang spinal. Okay. Jadi anda boleh menjawab dalam Google Forms macam semalam. Bila tarikh akhir kerja due date bagi kerja rumah hari ini dan semalam adalah sebelum kuliah seterusnya bersama dengan Dr. Hilwa, iaitu pada 20 Jun. Okey, kerja rumah yang kedua adalah menerangkan fungsi cerebellum, pons dan medulla. Okey. Baik. Jadi itu sahaja untuk sistem saraf central nervous system. Sekarang ni kita pergi kepada sistem saraf periferi, iaitu bab yang kelima. Okey. Jadi peripheral nervous system dia terbahagi kepada autonomic nervous system dan somatic. Somatic nervous system. Okay. Autonomic dia mengawal perkara-perkara yang voluntary ataupun yang tidak involuntary ataupun pergerakan-pergerakan yang tidak disengajakan. Somatic mengawal pergerakan-pergerakan yang disengajakan. So nak senang ingat, automatic maksudnya pergerakan dia adalah automatic. Contohnya macam terbersin.
Ataupun contohnya macam bila tiba-tiba kita dalam tempat gelap, lepas tu kita buka lampu, terus pupil kita, mata kita dia akan mengawal, dia akan tutup kita mata kita akan semakin mengecut kan, dia akan semakin tutup. Itu juga adalah tingkah laku atau pergerakan yang tidak disengajakan. Itu memang automatik jadi macam tu. So itu dikawal oleh autonomic peripheral nervous system. Okay. Di bawah autonomic peripheral nervous system, dia ada sympathetic dan juga parasympathetic. Tengok. Sympathetic terlibat dalam perkara-perkara yang arousing, manakala parasympathetic perkara-perkara yang calming atau menenangkan. Okay. Jadi kita tengok dua pecahan di bawah autonomic nervous system. Bahagian sympathetic lebih kepada fight or flight. Contohnya seperti peningkatan heart rate, blood vessel constrict ataupun glucose release. Parasympathetic pula terlibat kepada rest and digest ataupun rehat. Contohnya seperti digestion of food, pencernaan makanan, expulsion of waste, bahan-bahan buangan, dan juga general maintenance. Jadi kalau anda tengok semua pergerakan-pergerakan ini adalah pergerakan yang involuntary ataupun yang memang automatik. Anda tidak perlu berfikir untuk mengawal jantung anda. Anda tak perlu berfikir untuk mengawal pencernaan makanan anda ataupun bagaimana makanan bertukar menjadi najis. Anda tak perlu fikir. Jadi itu yang dimaksudkan dengan pergerakan autonomik. Okay. Jadi anda boleh pause dulu saya punya video dan anda tengok video ini, The Nervous System, Peripheral Nervous System daripada channel Pro Edify ini, dan anda boleh teruskan dengan video saya. Okey, seterusnya anda juga boleh melihat video ini untuk lebih memahami sympathetic dan parasympathetic. Okey. Kerja rumah untuk bab yang kelima adalah apakah fungsi sensory afferent dan efferent. Jadi ada dalam soalan dalam Google Forms. Okey. Baik, jadi setakat itu sahaja bab 4 dan bab 5 kita. Jadi seterusnya kita akan belajar lebih lanjut tentang sistem endokrin. Assalamualaikum.